kita tengok untuk memahami inersia macam mana itu inersia kita nak tengok. Okey, tak boleh buka. Okey. Jadi dalam kehidupan seharian kamu kita nak cerita dalam kehidupan seharian kamu. Okey, ni benda yang kamu terjadi dalam setiap hari lah. Okey, apabila kita berdiri dalam bas, okey, ataupun dalam kereta pun sekalipun. Okey. Apabila kita berdiri dalam bas yang bergerak dengan tiba-tiba daripada keadaan pegun. Okey. Kita duduk dalam bas. Okey, dalam bas, tiba-tiba bas itu, waktu tu bas tu tengah berhenti. Kita baru masuk dalam bas, kita berdiri dalam bas, bas itu tengah berhenti. Okey, tiba-tiba dia bergerak. Okey, bas tu tiba-tiba bergerak. Apa akan jadi kat kamu? Boleh bayangkan tak? Kamu duduk masuk dalam Nak bas, terjatuh. kamu nak terjatuh kan? Kamu macam nak terhubang ke depan ke nak terhubang ke belakang? Belakang. Ke belakang kan? Okey, kamu nak terhubang ke belakang. Kamu macam nak terjatuh. Okey, kita mungkin akan terhubang ke belakang. Bila daripada bas berhenti tiba-tiba bergerak, kita akan terhubang ke belakang. Okey, jika bas itu bergerak, diberhentikan secara tiba-tiba, anda mungkin akan terhubang ke kamu akan bila bas tengah bergerak tiba-tiba berhenti, break emergency. Bas tu kamu akan rasa akan terhubang ke depan ke belakang? Depan. Ke depan kan. Kamu akan rasa terhubung ke depan. Okey. Apakah yang menyebabkan ini? Ini yang kita nak belajar ini. Okey, ini yang kita nak belajar. Sama juga dengan situasi kalau kamu naik motor. Mula-mula motor tu tak bergerak, tengah berhenti. Tiba-tiba kamu pusing minyak motor, terus berak. Kamu pun macam tertolak ke belakang. Betul tak? Okey. Lepas tu tengah bawa motor laju ni, tiba-tiba kamu tekan brake. Okey, bila kamu tekan brake tu, motor berhenti, kamu pula nak terhubang ke depan. Okey, macam nak terbang ke depan. Betul tak? Jadi, apakah yang menyebabkan hal ini berlaku? Itu kita nak belajar ni. Kamu rasa sebab apa? Sebab apa kamu rasa? Itulah. Okey, kamu bagi idea tak apa. Kamu cakap salah pun tak apa. Cikgu bukan nak tahu betul ke salah. Cikgu nak tengok idea kamu je. Cikgu nak kamu keluarkan idea kamu. Kenapa benda tu berlaku? Sebab benda tu memang tiap-tiap hari berlaku kat diri kamu. Okey, jadi ini lah kita nak cerita pasal inertia. Inertia, benda ni disebabkan oleh inertia lah. Okey, ini yang kita panggil sebagai inertia. Yang kamu berlaku ni tiba-tiba nak terhubang ke depan, terhubang ke belakang tu, itu adalah disebabkan oleh inertia dalam badan kamu. Badan kamu setiap objek ada inertia dia sendiri. Okey, jadi apa itu inertia? Ini kita nak tengok ni. Okey. Jadi kedua-dua situasi di atas, okey. Kalau tengok dekat atas ni ada dua situasi, situasi A. Okey, kita guna pen. Okey. Situasi A. Situasi A ni. Situasi apabila bas mula bergerak secara mengejut. Okey, dari keadaan rehat, daripada keadaan rehat. Daripada keadaan pegun, tidak bergerak. Okey, tiba-tiba bas bergerak secara mengejut. Jadi kamu tengok penumpang dalam bas ni semua terhubung ke belakang. Okey, penumpang ni kedua-dua, keempat-empat penumpang ni terhubung ke depan dan juga pemandu bas pun terhubung ke belakang juga. Oh, rapat ke belakang. Okey. Situasi B, situasi apabila bas berhenti secara tiba-tiba. Berhenti secara tiba-tiba. Kamu tengok penumpang dia semua terhubung ke hadapan. Okey, termasuk sekali pemandu bas pun terhubung ke hadapan. Okey. Jadi kedua-dua situasi di atas menunjukkan bahawa badan kita mempunyai sesuatu kecenderungan, okey, sesuatu kecenderungan untuk menentang sebarang perubahan, keadaan rehat ataupun keadaan bergerak. Kecenderungan itu untuk menentang perubahan itu dipanggil sebagai inertia. Okey. Cara ayat mudah lah untuk kamu fahami. Okey. Badan kita mempunyai sesuatu kecenderungan untuk menentang sebarang perubahan. Okey. Jadi badan kita ni tak suka kepada perubahan. Kalau badan kita berada dalam keadaan rehat,
Badan kita nak terus berada dalam keadaan rehat. Tak nak bergerak. Okey, sekejap ada kawan-kawan nak masuk. Oh, ni Amir boleh. Okey, Assalamualaikum Amir. Okey Amir, isi kehadiran dulu Amir. Isi kehadiran dulu. Cikgu ada bagi link untuk isi kehadiran dekat chat Google Meet. Okey. Badan kita ni ada kecenderungan untuk menentang sebarang perubahan. Contohnya kalau badan kita tengah duduk diam je. Okey, duduk diam je. Jadi badan kita ni akan terus duduk diam saja. Duduk je, tak akan bergerak. Okey, badan kita tak akan bergerak. Okey. Bila ada orang cuba nak ubah kita, kita akan lawan balik. Kita tak nak bergerak. Sama juga dalam keadaan dalam bas. Okey, situasi dalam bas. Yang mana kalau badan kamu tengah duduk dalam keadaan tidak bergerak, bas pun tidak bergerak, tiba-tiba bas itu bergerak. Badan kamu masih lagi tak nak bergerak. Sebab itulah kamu terpelanting ke belakang. Sebab badan kamu masih lagi nak duduk kat tempat itu. Okey, tak nak bergerak. Okey. Lepas tu bila bas dah bergerak, badan kamu pun tengah bergerak sekali dengan bas. Tiba-tiba bas itu pun berhenti. Okey, bas itu berhenti. Tapi badan kamu ni sebenarnya masih lagi nak bergerak ke depan. Okey, badan kamu ni masih lagi nak bergerak ke depan. Sebab itulah bila bas berhenti, badan kamu masih lagi terpelanting ke hadapan. Sebab badan kamu ni cuba untuk menentang perubahan. Dia tak nak berubah. Okey? Jadi, yang ni ialah kita panggil sebagai inertia. Kecenderungan okey, ini yang kita panggil sebagai inertia. Inertia yang kita cakap inertia ni adalah kecenderungan untuk menentang perubahan. Okey, kecenderungan untuk menentang perubahan. Kita nak tentang perubahan, kita tak nak berubah. Okey, dalam badan kita, secara normalnya kita memang tak nak berubah. Okey, contohlah kalau kamu duduk atas kursi. Okey, contohlah macam ni lah. Kamu duduk contoh kat sini. Kamu duduk atas kursi main handphone. Main handphone daripada pukul 9 malam sampailah pukul 2 pagi. Kamu duduk je situ main handphone. Kamu tak nak berubah. Melainkan kalau tiba-tiba mak kamu pergi tolak kamu, barulah kamu nak berubah. Okey, pergi tolak kamu, marah kamu, cubit telinga kamu, barulah kamu nak berubah, tak nak main handphone. Dengan tidak duk main handphone je. Okey, jadi kamu ada kecenderungan untuk menentang perubahan. Ini dipanggil sebagai inertia. Boleh tak cikgu bagi contoh ni? Boleh faham tak? Faham. Faham Boleh. Okey. Jadi kita panggil inertia ni adalah kecenderungan untuk menentang perubahan. Kita tak nak berubah. Kalau kita tengah bergerak, kita nak bergerak je, tak nak berhenti. Kalau kita duduk diam je, tak nak bergerak. Okey. Okey, ni video ni problem pula tengok. Okey. Okey, kita tengok sini Galileo Galilei ni. Galileo Galilei cakap apa? Apakah maksud inertia? Okey. Maksud inertia ialah ni yang kamu kena ingat lah. Bila soalan ni biasa ditanya. Apakah maksud inertia? Maksud inertia ialah sifat sesuatu objek yang cenderung untuk menentang sebarang perubahan keadaan asalnya, sama ada keadaan rehat atau keadaan gerakan dalam satu garis lurus. Okey. Jadi kamu kena ingatlah keyword dia apa? Kecenderungan menentang sebarang perubahan. Okey. Kecenderungan menentang sebarang perubahan. Itu keyword dia lah. Kamu kena tahu untuk inertia, kecenderungan untuk menentang sebarang perubahan. Okey. Ni ada tak dalam buku kamu Kalau tak ada kamu kena salin lah. Ni. Kamu tengok dalam buku kamu muka surat 39. Okey. Muka surat 39 sila salin. Okey. Ni ada petak kosong ni. Kamu tengok Dia model kamu.
Farisha dah ada model ke belum? Amir dah bagi belum? Farisha? Dah, Amir dah bagi dah. Amir dah bagi dah. Okey. Jadi buka muka surat 39. Okey, muka surat 39. Apakah maksud inersia? Okey, nah ni salin yang cikgu bagi ni. Maksud inersia apa benda tu. Okey. Cikgu nak kamu print screen dulu lah. Sekejap lagi lah kamu salin. Okey. Kalau tak lambat nak menunggu kamu. Okey. Boleh dah print screen dah? Sudah Dah. print screen? Dah. Okey. Dah print screen bagus. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey. Okey. Jadi inersia ni diterangkan dalam hukum gerakan Newton yang pertama. Hukum gerakan Newton pertama ada menerangkan berkaitan dengan inersia. Jadi yang ni pun kamu wajib juga hafal. Okey, wajib juga ingat dan faham. Okey, hukum gerakan Newton pertama. Okey, hukum gerakan Newton ni dah ada 3. Yang kamu akan belajar adalah 3. Okey, ni adalah hukum gerakan Newton pertama. Okey, apa yang Newton kata berkaitan dengan pergerakan ni? Okey, Newton kata, okey, setiap objek akan kekal dalam keadaan rehat atau gerakan. Okey, gerakan seragam. Okey, setiap objek akan kekal dalam keadaan rehat atau gerakan seragam kecuali apabila dikenakan sesuatu daya luar. Okey. Jadi, hukum Newton kata suatu objek akan kekal dalam keadaan rehat ataupun gerakan seragam kecuali apabila dikenakan sesuatu daya luar. Okey. Jadi, itu kita panggil sebagai inersia. Okey, inersia ni diterangkan bahawa Newton dah kata objek itu kekal dalam keadaan rehat ataupun gerakan seragam kecuali dikenakan suatu gerakan daya luar. Okey, macam cikgu bagi contoh tadi lah. Kamu akan kekal duduk kat tempat kerusi kamu. Okey, kamu kekal duduk situ. Melainkan ada orang lain pergi tolak kamu. Jatuh. Okey. Barulah kamu bergerak. Kalau tidak, kamu akan kekal dalam kedudukan itu. Melainkan ada daya luar. Daya luar tu contohnya daya tolakan. Okey, kamu akan kekal dalam duduk dekat atas kursi kecuali ada daya luar ataupun daya tolakan yang akan tolak kamu untuk bergerak. Okey. Sama juga kalau bola. Bola sepak. Bola sepak kalau kamu letak atas lantai, kalau tidak disepak, tidak dikenakan daya, bola itu akan kekal duduk dekat atas lantai itu. Tidak akan bergerak. Melainkan kalau kamu pergi kenakan daya, sepakkan dekat dia. Barulah bola itu bergerak. Okey. Dan juga gerakan seragam. Objek itu akan terus bergerak je sampai berhenti. Akan terus bergerak dan tak akan berhenti kecuali ada daya yang menghentikan dia. Okey, contohnya kat dalam dunia ni kalau kita sepak bola kan, bola dia bergerak kan, tapi last sekali dia akan berhenti juga kan. Mana ada kata gerak, dia bergerak tak berhenti. Dia akan berhenti juga. Kamu sepak bola, bola itu akan berhenti juga kan. Okey, itu dia berhenti disebabkan adanya daya rintangan udara. Okey, ada daya rintangan udara, ada daya geseran lantai. Itu menyebabkan bola itu berhenti. Tapi kalaulah kamu naik roket pergi angkasa lepas, kamu pergi sepak bola tu, kamu sepak bola, okey, bola tu akan terus bergerak je, tak berhenti-henti. Mungkin boleh sampai ke planet lain. Okey? Sampailah ada sesuatu daya yang menghentikan bola tersebut. Kalau kamu sepak bola dekat angkasa lepas. Okey, kat ruang angkasa lepas kamu pergi angkasa lepas, kamu bawa satu bola, kamu sepak bola dekat angkasa lepas, bola itu akan bergerak je. Sebab dekat angkasa lepas tak ada rintangan udara. Kat angkasa lepas mana ada udara, sebab itulah kamu tak boleh bernafas. Okey? Dekat angkasa lepas, bola itu akan bergerak je sampailah sampai mana-mana lah. Sampai ke planet mana tak tahulah. Kamu sepak bola itu akan bergerak je sampailah ada satu daya yang menghentikan dia. Okey. Itu yang dikatakan oleh Newton. Okey. Benda tu akan kekal rehat ataupun bergerak seragam kecuali kalau ada daya yang dikenakan. Okey. Ini pun ada dalam buku nota kamu. Muka surat 39, kotak kosong.
Okey, ada kotak kosong. Ada kotak kosong tu, kamu salin dekat situ. Okey? Boleh? Boleh. Okey, print screen dululah. Baru kita ni. Okey. Jadi itu adalah hukum Newton pertama. Banyak yang cikgu beben ni cikgu harap kamu faham lah. Apa yang contoh cikgu bagi. Okey? Okey, suatu objek yang pegun akan terus berada dalam keadaan pegun. Okey, macam cikgu cerita bola tadi lah. Bola tadi kalau dia duduk je diam kat situ, tak ada orang sepak, tak ada orang tolak, tak ada angin tolak. Jadi dia akan kekal berada dekat tempat itu. Jika suatu objek sedang bergerak, objek itu akan terus bergerak. Jadi kalau objek itu berada jika satu objek itu sedang bergerak, dia akan terus bergerak dengan hal laju yang malar, hal laju yang sama. Kecuali dikenakan sesuatu daya luar. Kecuali ada daya luar yang dikenakan. Okey. Sebab itulah kalau kamu tengok video-video orang pergi dekat angkasa lepas, dia ada tali ikat badan angkasawan tu. Okey, kalau kamu tengok balik video Syekh Muzaffar, okey, ataupun video-video angkasa lepas, dia akan ada tali yang ikat angkasawan. Sebab apa? Dekat angkasawan, dia takut kamu ni tak boleh diberhentikan. Bila bergerak, okey, kamu tak boleh nak berhentikan sebab tak ada daya yang dapat menghentikan kamu dekat angkasa lepas. Angin pun tak ada, tarikan graviti pun tak ada. Jadi, kamu akan bergerak je. Okey, entah ke mana-mana. Jadi, takut pergi jauh daripada roket tu. Daripada roket. Sebab itulah dia ada tali yang ikat. Okey. Supaya kamu tak pergi jauh daripada roket. Okey. Tapi kalau dalam roket tu dia tak ikat lah. Kalau dalam roket. Dalam roket kamu nak pergi mana je. Okey. Seterusnya kita tengok soalan ni. Okey. Ni adalah aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan Indonesia. Kamu tak perasan sebenarnya dia ada. Okey. Contohnya aktiviti ni. Kalau dekat sekolah cikgu buatlah aktiviti ni dengan kamu. Okey. Okey. Letakkan. Okey. Kamu pun boleh buat sebenarnya kat rumah ni. Cubalah buat kat rumah. Menarik juga benda ni. Okey. Letakkan kad kecil di atas gelas dan letakkan duit siling. Sentapkan kadbod itu secara mengufuk dengan jari anda. Apakah akan berlaku kepada duit siling? Okey. Jadi kat sini ada duit siling. Okey. Duit siling. Ni kita tengok ni lah gambar cantik sikit. Ni ada okey, ni ada kadbod, ni ada duit siling. Bila kamu tarik kadbod ni ke belakang, apa berlaku dekat duit siling tu? Siapa boleh beritahu? Apa akan berlaku? Duit siling tu jatuh dalam gelas lah. Jatuh dalam gelas kan? Kenapa jatuh dalam gelas? Kenapa dia tak ikut sekali kadbod tu? Kalau kamu tarik kadbod, siling ada atas kadbod. Kenapa duit siling jatuh ke bawah, tak ikut kadbod? Kamu terfikir tak benda tu? Kenapa duit siling tak ikut kadbod? Dia jatuh ke bawah. Jadi yang Nizam cakap tadi betul lah. Apabila kadbod ditarik, dia nak duduk situ. dia nak duduk situ kan. Okey. Betul lah Nizam cakap tu betul. Okey. Sebab duit siling tu nak duduk situ. Dia tak nak bergerak. Itu yang kita panggil sebagai inersia. Okey, inersia. Inersia tu maknanya dia degil, dia tak nak bergerak. Dia nak duduk situ juga. Okey, dia akan duduk situ. Okey. Jadi jawapan nombor 1 tu Nizam cakap tu betul lah. Apa akan berlaku kepada duit siling? Bila kadbod ditarik dengan cepat, duit siling jatuh terus ke dalam kelas. Okey. Duit siling akan jatuh ke dalam kelas. Okey. Terangkan pemerhatian di atas. Okey. Nizam cakap sebab dia nak duduk situ. Okey. Idea Nizam tu dah betul lah. Okey. Cuma kita nak tengok ayat lengkap dia. Okey. Okey. Inersia duit siling ingin kekal dalam keadaan pegun. Ni Nizam cakap tadi lah. Duit siling tu nak duduk kat situ. Jadi itu adalah inersia. Inersia duit siling ingin kekal dalam keadaan pegun. Dia tak nak bergerak. Dia tak nak bergerak bersama-sama kadbod. Dia nak kekal dalam keadaan pegun. Okey, dia nak kekal dalam keadaan tidak bergerak. Okey. Duit jatuh ke dalam gelas disebabkan oleh
gravity. Tapi duit itu tak mampu untuk mengekalkan pada ketinggian yang asal sebabkan ada satu daya tarikan gravity. Jadi menyebabkan dia jatuh ke bawah. Jadi duit jatuh ke dalam gelas disebabkan oleh daya tarikan gravity. Tapi dia tak nak berubah. Tapi sebab ada daya yang menarik, jadi menyebabkan siling itu jatuh ke bawah. Okey. Jadi sama juga kalau kamu lakukan eksperimen ni, aktiviti ni dekat angkasa lepas. Okey, kamu letak gelas, kamu letak cardboard, kamu letak shilling. Okey? Kamu tahu dekat angkasa lepas tak ada gravity, betul tak? Bila kamu tarik je cardboard, duit shilling tu akan kekal kat situ. Dia tak akan jatuh. Okey? Boleh? Sebab apa? Tak ada tarikan gravity. Okey? Tak ada tarikan gravity. Jadi duit shilling duduk kekal je kat atas tu. Dia sama juga macam itulah. Okey. Tapi sebabkan kamu lakukan eksperimen ni dekat bumi, duit shilling tu jatuh ke dalam gelas sebab dia ada tarikan gravity. Itu yang dikatakan oleh Newton. Okey, objek itu akan kekal pada kedudukan asal melainkan ada daya yang dikenakan. Sekarang ada daya yang dikenakan adalah daya tarikan gravity. Okey, cikgu harap kamu boleh faham yang ni. Okey? Okey, seterusnya. Kita tengok pula. Ni aktiviti ni kamu boleh buat juga kat rumah. Semua ni benda alat-alat yang ada dekat rumah kamu. Kamu boleh cuba buat kat rumah. Ni kalau kat sekolah ni memang cikgu buat dekat kamu. Cikgu nak tunjukkan dekat kamu benda ni initial. Okey, buat satu susunan duit shilling. Okey. Buat satu susunan duit shilling 20 sen di atas permukaan licin. Jentik satu duit shilling ke arah susunan itu untuk mengeluarkan duit shilling di bawah duit shilling di bawah. Okey, tanpa mengganggu yang lain. Okey, sekarang kamu susun duit shilling dan ambil satu lagi shilling lain, kamu jentik biar kena pada shilling yang paling bawah tu. Jadi, apabila terkena pada shilling yang paling bawah tu, shilling yang paling bawah tu akan bergerak pergi ke depan. Tapi shilling yang dekat atas yang lain-lain, shilling yang lain-lain masih lagi kekal pada kedudukan asal. Dia tidak akan berubah. Dia duduk lagi kat situ. Okey, terangkan bagaimana konsep inertia diaplikasikan. Okey, jadi kita tengok kat sini lah macam mana kita nak terangkan. Okey. Jadi inertia duit shilling di atas ingin kekal keadaan pengguna. Okey, oleh itu dia turun ke bawah tanpa mengikut duit shilling di bawah yang dijentik tadi. Okey. Jadi yang kita jentik itu hanyalah duit shilling di bawah. Jadi yang bergerak hanyalah di bawah. Duit shilling yang dekat atas tu dia masih lagi nak kekal dalam kedudukan asal dia. Dia tak nak berubah. Jadi dia akan kekal kat situ. Cuma dia akan jatuh ke bawah saja sebab ada tarikan gravity. Itu je. Ada daya tarikan gravity. Okey, itu contoh yang kedua. Ini pun kamu boleh cuba kat rumah ni. Okey. Ni kamu boleh tengok dekat rumah. Okey. Letakkan segelas air di atas sekeping kertas A4. Balik rumah. Ni kat rumah hari try ya. Kamu try. Kalau try tu ambil video. Cikgu nak tengok kamu buat jadi ke tak jadi. Okey. Jadi apakah akan berlaku kepada gelas berisi air itu jika anda menarik kertas secara mengufuk dengan tiba-tiba? Apa akan berlaku? Bagi idea kamu. Apakah yang akan berlaku kepada gelas tersebut bila kamu tarik kertas tu? Kelas tu duduk kekal keadaan full. Gelas tu kekal dalam keadaan pegun, kekal dalam tempat dia. Okey, tidak berubah lah. Okey, betul? Okey, jawapan dia. Kenapa tiba-tiba keluar ni terus? Okey, betul lah ni Nizam cakap tu. Gelas berada dalam keadaan pegun, kekal dekat tempat asal dia. Okey, terangkan pemerhatian anda. Jadi, terangkan gelas. Okey, bila kita nak terangkan, kita mesti terangkan berkaitan dengan inertia. Okey, kita kena terangkan berkaitan dengan inertia. Kita cakap pasal inertia gelas tu. Kenapa gelas tu tidak bergerak? Okey, kenapa gelas itu tidak bergerak adalah disebabkan oleh inertia dia. Inertia gelas berisi air itu ingin kekal keadaan pegunnya. Macam tu ayat dia. Boleh tak? Bila kamu nak terangkan dia, kamu mesti ada ayat inertia. Inertia. Okey, inertia gelas. Okey, inertia duit shilling. Tadi kan? Tadi inertia duit shilling kan?
Inisial duit sili. Ini inisial gelas. Inisial gelas ingin kekal dalam keadaan pegunnya. Oleh itu, dia kekal pegun tanpa mengikut kertas yang ditarik. Macam tu cara nak jawab dia. Okey, nak jawab dia macam tu. Kamu kena cerita pasal initial gelas. Okey, kalau pasal duit shilling, kamu kena cerita initial duit shilling. Initial duit shilling akan menghalang untuk initial duit shilling ingin kekal dalam keadaan pegun. Okey. Initial gelas ingin kekal dalam keadaan pegun. Itu ayat dia. Bila ada keluar ni soalan cikgu tunjuk ni, ini adalah soalan SPM yang lepas ya. Ni contoh-contoh soalan SPM yang lepas. Macam ni lah dia tanya kamu soalan SPM. Okey. Contoh yang keempat. Okey. Letakkan sebongkah blok kayu di atas troli. Biarkan troli bergerak menuruni landasan. Berhentikan troli dengan sebuah buku. Okey. Jadi kamu cuba bayangkanlah ni. Cuba bayangkan. Okey, ada satu troli, dekat atas troli ada blok kayu. Okey. Kita lepaskan troli ni, troli dan juga kayu ni, blok kayu ni akan bergerak. Bila dia bergerak turun landasan ni, tiba-tiba ada buku, troli ni akan terkena pada buku. Okey? Dan troli ni akan berhenti. Apa akan berlaku dekat blok kayu tu? Apa akan berlaku dekat blok kayu? Blok kayu tu dia jatuh ke hadapan. Okey, blok kayu tu akan terhumban ke hadapan. Okey. Okey, blok kayu terhumban. Okey, ayat dia terhumban dalam bahasa Melayu. Terhumban. Kalau bahasa Inggeris fall forward. Okey. Betul lah Nizam cakap betul. Okey, terangkan pemerhatian anda. Macam mana kamu nak terangkan benda ni? Cikgu dah bagi tip dah tadi. Macam mana nak jawab? Kita kena cerita pasal apa? Boleh tak bagi ayat apa? Terangkan pemerhatian anda. Kenapa blok kayu tu terhumban ke depan? Kena cerita pasal apa tadi? Inersia. Inersia apa? Inersia apa? Inersia blok kayu. Blok kayu. Okey. Ingin. Inersia blok kayu ingin Ingin apa? Tak tahu. Macam tadi kan. Initial gelas air berisi air itu ingin kekal dalam kekal keadaan pegunnya. Kali ini initial blok kayu ingin kekal dalam keadaan bergerak lah. Terhumban. Dalam keadaan bergerak. Dalam keadaan bergerak. Bergerak. Kan asal dia, keadaan asal dia bergerak kan. Troli bergerak, blok kayu pun bergerak. Okey. Troli bergerak, troli pun bergerak, blok kayu pun bergerak. Jadi, keadaan asal dia keadaan bergerak. Jadi, bila tiba-tiba troli terlanggar buku, troli itu terhenti. Tapi blok kayu masih lagi bergerak ke hadapan ataupun terhumban ke hadapan. Ini disebabkan oleh initial blok kayu ingin kekal dalam keadaan bergerak. Ingin kekal dalam keadaan bergerak. Okey. Itu menyebabkan dia terhumban ke hadapan. Okey, kita tengok sini. Blok kayu bergerak bersama-sama troli. Okey, dia cerita benda tu. Bila troli dihentikan, okey, troli dia terlanggar buku, dia akan terhenti. Jadi, initial blok kayu ingin terus bergerak. Ni ayat dia kamu kena ni. Initial blok kayu ingin terus bergerak. Okey, oleh itu ia terhumban apabila terhumban ke depan bila troli berhenti. Okey, soalan macam ni. Kalau soalan terangkan ni, soalan dia markah dia 3 ataupun 4 markah. Okey. Biasanya soalan dia 3 ataupun 4 markah. Okey. Kalau dia minta 3 kalau dia minta 3 markah, kalau soalan tu untuk 3 markah jadi maknanya ada 3 poin lah. Kat sini ada 3 poin. Blok kayu bergerak bersama-sama troli. Okey. Jadi initial blok kayu troli dihentikan. Initial blok kayu terus bergerak, oleh itu dia terhumban ke depan. Okey, ini ada 4 poin lah. Okey, ini tak apa, nanti cikgu ajar
cara teknik nak menjawab pula. Jadi yang penting kamu kena faham kenapa blok kayu itu terus bergerak. Okey. Seterusnya. Soalan nombor 5. Gunakan penukul untuk memukul blok kayu di bahagian tengah. Okey, jadi kamu tengok ada blok kayu A, B, C, D, E. Okey, ada blok kayu. Blok kayu A, B, C, D, E. Okey, disusun menegak macam ni. Okey. Ni kalau adik kamu ada mainan benda ni, kamu boleh try lah buat. Okey. Jadi ambil benda ni, kamu pukul di tengah-tengah. Okey, gunakan penukul untuk memukul blok kayu di bahagian tengah. Okey. Apakah yang berlaku kepada blok kayu di atas bongkah yang dikeluarkan itu? Okey. Contohnya kamu pukul pada blok kayu C. Apakah yang akan berlaku dekat blok kayu A dan juga blok kayu B? Okey, apa akan berlaku agak-agak kamu? Jatuh. Jatuh kat mana? Jatuh kat bawah. Jatuh bawah DE ke ataupun jatuh dekat lantai? Jatuh dekat lantai. Jatuh dekat lantai lah bersama-sama dengan blok C. Okey. Jawapan kamu tu kalau kamu buat macam tu, kalaulah blok A, B, C tu jatuh atas lantai bersama-sama, jadi maknanya kamu ni tak pandai buat lah. Okey. Okey, kamu tak pandai nak pukul. Kamu pukul perlahan. Kalau kamu pukul perlahan, dia betul. Dia jatuh kat atas lantai. Tapi kalau kamu pukul lebih laju, syuk. Blok A dan blok B akan jatuh atas blok D dan juga blok E. Okey. Sebabkan blok A dan blok B dia ada initial untuk mengekalkan kedudukan asal dia. Dia akan jatuh terus atas DE. Okey. Lagi kita tengok video. Cikgu ada video tunjukkan kamu. Okey. Jadi kenapa yang berlaku kat situ? Blok-blok kayu di atas bongkah yang dikeluarkan itu akan jatuh ke bawah. Okey, jatuh ke bawah tu jatuh di atas blok DE. Okey. Blok-blok itu, initial blok-blok itu ingin kekal pekun. Okey. Blok A dan blok B ingin kekal pekun. Dia tak nak bergerak. Dia tak nak bergerak sama macam blok C. Blok C dia bergerak ke tepi kan. Okey. Blok A, blok B tak nak bergerak ke tepi. Okey, dia nak kekal dalam keadaan pekun. Okey. Jadi disebabkan dia kekal dalam keadaan pekun, blok A dan blok B akan jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah. Okey. Jatuh di atas blok D dan juga blok E. Okey. Dia jatuh kat situ. Sebab ada tarikan graviti ke bawah. Jadi dia jatuh ke bawah macam tu. Okey. Sekejap lagi kita boleh tengok video. Ada video yang juga tu.